Okey, nombor 9. Siapa lagi masuk ni? Okey, nombor 9. Dalam rajah di atas, PQRS ialah garis lurus. Diberi QR sama dengan RS. Okey, cari nilai bagi cos X. Okey. Okey, untuk kaedah yang macam ni, yang pertama sekali kamu kena tentukan dulu dekat mana sudut dia. Okey, sekarang sudut dia dekat X sini kan. Jadi untuk jawab soalan ini kita akan guna sudut kecil. Yang di sebelah dia. Kenapa kita guna sudut kecil? Sebab ini ialah sudut yang lebih daripada 90. Okay, bila sudut kita nampak saiz sudut tu lebih daripada 90, kita kena guna sudut kecil. Sebab sudut kecil lah yang berada dalam segitiga. Jadi kita akan guna sudut yang sebelah dia, sudut ini. Okay. Okay. Lepas tu, kamu dah tahu sudut mana yang kamu nak guna, kamu kena tentukan mana sisi tentangan, sebelahan dan juga hipotenus. Okey, sisi tentangan, sisi yang bertentangan dengan sudut lah. Jadi sisi tentangan kita ialah RT. Dan ini sisi tentangan. Hipotenus yang serong dan yang panjang lah. Ini hipotenus. Dan sisi QR ialah sebelahan lah jadinya. Okey. Okay, selamat datang Alexson. Dia jadi macam ni tau. Kalau kamu guna Gmail lain, cikgu kena admit kamu. Tapi kalau kamu guna Gmail MOE, senang sikit. Kamu terus masuk je. Susah sikit tu. Okay, siap sambung Okay, jadi kamu dah tahu dah yang mana sebelahan, tentangan dan hipotenus. Okay, sekarang kita cari nilai-nilai bagi setiap sisi. Okey, kita dah tahu dah hipotenus nilai dia ialah 6. Tentangan kita tak tahu lagi berapa. QR, kita tahu ke nilai QR? Okey, dikata kat sini QR sama dengan RS. Boleh tak kita cari QR? Okey, kita tengok apa yang kita ada, sisi apa yang kita ada kat sini. Kita ada tengok segitiga QGS. Tengok segitiga QGS. Okey. GS. Okey. Sekarang ni, boleh tak kita cari tapak dia ni? QS. Boleh tak cari QS? Boleh. Kita boleh cari QS menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Kita akan cari QS menggunakan teorem Pythagoras. Okey, QS bukan hipotenus. Yang hipotenus ialah QG. Ini hipotenus. Jadi, bila QS bukan hipotenus, formula dia ialah tolak. Jadi, sisi yang lain iaitu 10 kuasa 2, 10. Tolak dengan 6 kuasa 2. Kemudian kamu punca kuasa. Okey, tekan kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kira yang dalam dulu 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Dapat berapa? 64. Kemudian baru kamu punca kuasa 64. Kamu dapat 8. Jadi QS ialah 8. QS ialah 8. Okey, sekarang dia kata QR sama dengan RS. Okey, kalau QS dia 8. Okey, kalau QS ialah 8, jadi RS berapa? Agak-agak. Okey, sila jawab. Cuba respon sikit. RS berapa?
4 cm. Betul, 4 cm. Kita cuma bahagi 2 sebab dia sama panjang. Jadi RS 4 cm. Jadi QR pun 4 cm. Okey, maka kita tahulah hipotenus kat sini 6. Okey. Sebelahan dia ialah 4. Okey. Saya hantu. Okey, jadi boleh tak kita cari cos X? Okey. Jadi boleh tak kita cari cos X? Boleh. Boleh. Okey. Jadi cos X. Okey, cos X sama dengan, okey, kena ingat formula. Saya takut hantu. Saya takut hantu. Cos. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Jadi kalau kita nak cos, kita akan guna S per H. Okay, S per H. Okay. Okay, S kita berapa? S kita ialah 4. S kita ialah 4. Kita cari tadi. S ialah 4. Okey, H kita ialah, H apa? Hipotenus. Hipotenus kita ialah 6. Okey. Bila kamu kecilkan 4/6 jadi 4/6. Bila kecilkan Robinson, selamat datang. 4/6 jadi 2/3. Okey. Okey, 2/3 ke jawapan dia? Okey, tadi cikgu padam balik dekat gambar ni. Sekejap Okey, cikgu akan besarkan sikit gambar. Okey, tadi dia kata dia nak cos X. X ialah lebih daripada 90 tapi kurang daripada 180. Bermaksud X ialah sukuan 2. Okey. Bila sukuan 2, cos positif ke negatif? Sukuan 2. Cos positif atau negatif? Ni maksudnya X ni berada pada sukuan 2. Sukuan 2. Okey, bila sukuan 2, cos apa? Semua. Suka. Hanya sin positif pada sukuan 2. Maksudnya cos akan jadi negatif. Jadi kat sini nilai dia ialah negatif. Jadi jawapannya ialah negatif 2/3 iaitu A. Okey, salin dulu. Dah salin, dah siap salin angkat tangan Oh, laju ni. Okey. Berapa orang masuk tadi? Masuk bengkel menjawab apa? Teknik menjawab matematik. Berapa orang masuk? Adakah yang masuk? Kalau yang masuk, dia jawab saya. Oh, tak ada yang masuk Okey, tak apa. Saya cikgu Alvinta. Okey, bagus. Tahniah masuk. Okey, soalan nombor 10. Okey, rajah menunjukkan 2 garis lurus PQR dan PST. Cari nilai RQS. Okey, cari nilai sudut RQS. Okey, kalau dia tulis dalam keadaan macam ini, RQS bermaksud QS bermaksud sudut itu berada pada Q. Kat manakah dia? RQS. Sudut yang tengah-tengah ni kat sudut tengah-tengah Sudut yang dekat tengah. Jadi RQS, kalau tengok daripada rajah ni, RQS. Jadi sudut dia berada pada yang cikgu warnakan dengan warna apa ni magenta ke warna dia. Okey. So kat situ sudut dia. Okey, maksudnya sudut ini
ialah sudut lebih daripada 90. Kalau kita tengok saiz dia lebih pada 90 tapi kurang daripada 180, maksudnya dia sukuan 2. Okey. Bila yang ini, okey, kedudukan sudut ni tak berada dalam segitiga. Jadi kita kena ambil sudut yang sebelah dia yang berada pada dalam segitiga. So kita berpandukan pada sudut yang warna kuning ni. Okey. Jadi kita akan labelkan manakah sudut tentangan. Tentangan ialah PS. So ini tentangan. Okey. Sebelahan. Agak-agak kamu, sebelahan mana? Yang 13 ke ataupun QP? Okey. Kalau tengok QP ni lebih panjang daripada 13, maksudnya QP ni akan jadi hypotenuse dan 13 akan jadi sebelahan. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dia nak cari nilai RQS. Okey. Okey. Kamu cuma tahu nilai S sebelahan. Kamu tak tahu nilai T. Okey, boleh tak kamu cari nilai T iaitu nilai PS? Nilai T iaitu nilai PS, boleh tak cari? Boleh berdasarkan segitiga yang lagi satu. Segitiga yang kecil ni. Okey. Kalau kamu tengok segitiga yang kecil ni, ini 6, ini 8. Jadi PS ialah yang serong, hypotenuse. Jadi kita guna teorem Pythagoras. Kalau teorem Pythagoras, hypotenuse dia mesti tambah. Kalau sisi hypotenuse tambah. Jadi 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 kemudian punca kuasa. Okey, sekarang ni tekan kalkulator semua. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat berapa? Lepas tu komen Alexon dekat ruang jawapan tu. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat berapa? 100. 100. Okey, kemudian punca kuasa 100 dapat berapa? Punca kuasa 100 dapat 10. Okey, jadi T dia ialah 10. Okey. Okey, sekarang ni dia tak ada pun bagi tahu guna cos, tan ataupun sin. Jadi macam mana kamu nak guna? Okey. Kamu tengok sisi apa yang kamu ada sekarang ni. Okey, cikgu keluarkan segitiga Cikgu keluarkan segitiga yang ini. QPS. QS 13, PS kamu dapat 10. Okey. Okey. Kamu ada sisi sebelahan. Dan nilai sisi bagi tentangan. Okey, kamu tengok balik formula, cikgu tulis kat tepi belah kiri ni, formula. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey. Kamu tengok sin cos tan yang mana ada T dan S ialah tan. Jadi kita guna formula tan. Jadi tan RQS ni apa? Inilah sudut yang nak sudut yang dicari. Okey. Sama dengan ataupun kamu boleh tulis juga simbol theta, boleh tulis simbol theta. Okey, sama dengan T per S. Okey. Okey, T kita ialah 10. S kita ialah 13. Okey, sekarang ni macam mana kita nak dapatkan RQS sahaja, maka kita kena pindahkan tan ke sebelah. Okey, sebelum tu, kejap
Shiftan. Sekejap, cikgu pergi dulu. Okey, kita dapat. Okey. Jadi, kita pindahkan, kita akan jadi shiftan. Tahu shiftan? Tekan kalkulator. Kalau sebenarnya kalau sebutan dia bukan shiftan tapi cikgu sebut sebutan kalkulator lah. Tan negatif 1, 10 per 13. Okey, 10 per 13. Okey, tekan kalkulator shiftan 10 per 13. Okey. Tekan kalkulator, tekan shift, tekan tan dalam kurungan 10 per 13. Dapat berapa? Cuba type jawapan. 37, Alvinta kata. Okey, jawapan cikgu ialah 37.56. Jadi cikgu bundarkan, cikgu buat 3. Okey, kamu tekan macam ni. Dah dapat jawapan tu yang dalam perpuluhan kan, dapat macam ni. 37.56. Okey, cikgu nak kamu tekan pula lagi sekali satu butang yang ada bulat koma-koma tu. Jumpa butang bulat yang koma-koma, jadi dia akan tukar kepada degree. Degree apa bahasa Melayu? Dia akan tukar kepada 37 darjah 34 minit. Kamu dapat macam ni. Okey? Okey. Okey, kat sini cikgu silap Sebenarnya, okey. Sudut sekarang kita bercakap tentang sudut yang berwarna kuning ni. Okey. Bila sudut yang berwarna kuning ini, dia bukan RQS Dia ialah SQP. 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 Okey. Okey, dah dapat Okey, dah dapat 37 darjah 34 minit iaitu sudut yang berwarna kuning pada darjah ni. Okey, sudut warna kuning. Besar sangat zoom ni. Okey Okey, yang ini nilai dia apa tadi? 37 darjah 34 minit. Okey, jadi macam mana kamu nak dapat yang warna pink tu, warna magenta tu? Ialah dengan kamu tolak sebab satu garis lurus ialah 180 kan? Jadi kalau yang sebelah sini 37 darjah 34 minit, maksudnya sebelah sana kamu kena tolak. Okey. Jadi untuk dapatkan trigo memang susah sikit Okey, jadi untuk kamu dapatkan sudut RQS, okey, 180 tolak dengan 37 darjah 34 minit. Cara tekan kalkulator, tekan 180, tekan butang bulat koma-koma, tolak 37, tekan butang. Lepas tu tekan 34, tekan butang yang koma-koma, tekan sama dengan dapat jawapan dia. Apa jawapan dia? Boleh Robinson? 142.26. Jadi jawapannya ialah D. Okey, ada nak tanya soalan? Dia sebenarnya tajuk ni senang face to face sikit. Boleh tengok kamu buat. Okey, salin dulu.
Okey, dah siap salin angkat tangan. Nampak ke skrin cikgu? Nampak. Nampak Okey. Okey, dah ke? Okey, Fartini pun ada. Bagus. Siapa ada hari ni? Abang Haziq. Andres. Alvinter, Bernard, Elton, Fratini. Rex Op ni siapa? Saya Fernandez. Fernandez. Okey, bagus-bagus. Okey, seterusnya. Soalan nombor 11. Okey, pertama sekali baca dulu soalan lah. Rajah 13 PQR ialah garis lurus. Diberi cos X ialah 15/17. Okey, ini X. Okey, tengok dulu segitiga X. Yang segitiga yang dalam dia ada X iaitu segitiga SQP. Okey. Sudut dia ialah X. Okey. Jadi sisi yang bertentangan dengan X ialah SQ. So ini bertentangan. Cikgu lukislah kat luar ni. X. Okey, so tentangan ialah SQ. Dan sebelahan ialah R. QR, sebelahan. Maka SR ialah hypotenuse. Okey. Okey, dia kata cos X ialah 15/17. Apa formula cos? Kalau saya hantu. Maksudnya S15, H17. Okey, mana S? S ialah QR yang bawah. Jadi S ialah 15, H dia dah tulis dah 17. Okey. Okey, seterusnya kita baca lagi soalan. Okey. Cari tan Y. Tan Y ialah 3/4. Okey, cikgu buat kat luar ni. Okey, SQP. Ini Y. Okey, mana tentangan? Iaitu PQ. Ini tentangan. Yang paling panjang dan serong ialah hypotenuse. Jadi SQ ialah sebelahan. Okey. Dia kata tan Y. Apa formula tan? Tak. Takut sangat. Maka T ialah 3. S ialah 4. T ialah 3. S ialah 4. S ialah 4. Okey, cari panjang PQ. Okey. Yang ini ni, yang per ini kita panggil sebagai nisbah trigonometri. Bila nisbah trigonometri, tak semestinya sisi dia 3, tak semestinya sisi dia 4. Mungkin dia adalah nombor yang telah dikecilkan. Jadi macam mana kita nak cek betul tak SQ tu nilai asal dia 4 ialah dengan kamu cari dahulu. Okey? Macam mana nak cari SQ? Okey? Macam mana kamu nak cari SQ? Kamu tengok segitiga yang ada dua sisi. Sekarang segitiga yang ada dua sisi, segitiga yang cikgu tanda dengan warna kuning ni. Dia ada sisi H dengan sisi S. Okey, jadi kita boleh carilah T dia iaitu bukan hypotenuse. Itu bukan hypotenuse, itu tentangan. Jadi nak cari SQ, cari dulu SQ. Bila bukan hypotenuse, kita akan tolak. Panjang tolak pendek. Tapi kena kuasa 2. 17 kuasa 2. Tolak 15 kuasa 2. Okey, berapa? 17 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Kira semua. Dapat berapa? 64. Tak bergerak je semua ni kamu ni. Betul ke 64? Punca kuasa 64 dapatlah 8.
Jadi SQ ni nilai dia 8. SQ nilai dia 8. Tapi kat sini dia kata SQ ialah 4. Maksudnya nilai asal dia 8. Dia dah kecilkan jadi 4. Maksudnya berapa ganda yang dia berubah? Berapa ganda yang dia berubah? Tahu tak berapa ganda yang dia berubah? Faham tak cik, kalau cikgu tanya berapa ganda yang dia berubah? Berapa yang dia kecilkan? Dia bahagi dengan berapa? 8, nilai asal 8. Asal 8, dia kecilkan jadi 4. Maksudnya dia bahagi dengan 2. Dia bahagi dengan 2. Okey, maksudnya kalau kat sini 8, okey, ini nilai asal dia SQ ialah 8. Okey, nilai asal dia ialah 8. Sekejap Macam mana ni? Macam mana nak menggerakkan dia ni? Okey, nilai asal dia ialah 8. Sekejap cikgu pilih warna lain ya. Okey, 8. Okey. Dia kata tadi T ialah 3. Agak-agak kamu yang ini jadi berapa? Dia mesti gandaan yang sama. Kalau tadi dia ganda 2, sekarang dia pun kena ganda 2. Jadi PQ akan jadi 6. PQ ialah 6. Okey. Jadi lama amat cikgu. Okey. Okey, salin dulu. Dah siap salin angkat tangan. Sorry tadi, terkeluar. Okey, kita masih lagi Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 12. Selamat datang Timothy. Okey, soalan nombor 12. Dalam rajah 14, cari kos RPQ. Okey, manakah RPQ? RPQ. Sekejap, cikgu ambil warna lain. Warna yang boleh nampak sikit.
Okay, R, P, Q. Okay, ingat kedudukan sudut ialah di tengah. Jadi, sudut dia dekat sini. Okay. Okay, sekarang ni, yang ini senang sangat ni. Cos RPQ. Okay, cikgu nak tanya, berapakah nilai sudut bagi RPQ? Okay, RPQ cikgu lukis. RPQ. Dia nak RPQ. Silap lukis. RPQ. RPQ. So, sinilah. Okay. Okay. Cos RPQ. Okay. Yang pertama sekali labelkan dulu manakah tentangan. Okay. Tentangan ialah RQ. Okay. Hypotenuse yang serong. Jadi RP ialah hypotenuse. Okay. RP ialah hypotenuse. PQ ialah sebelahan. Okay. T, yang ini 12 iaitu sebelahan, yang ini hypotenuse. Okay. Okay, dia nak cos. Apa formula bagi cos? Kalau saya hantu. Okay, kalau saya hantu. Okay, sekarang ni ada tak nilai bagi S? Ada, iaitu 12. Ada tak nilai bagi H? Belum ada. Okay, jadi kalau belum ada, kita cari nilai H. Okay, macam mana kita nak cari nilai H sedangkan segitiga yang lagi satu, segitiga RSP, dia cuma ada satu sisi sahaja. Okay. Okay, dia macam mana kita nak cari? Sedangkan bila kalau kita nak guna teorem Pythagoras, kita kena ada dua sisi. So maksudnya kita tak boleh guna teorem Pythagoras, tapi kita guna formula nisbah trigonometri. Okay, guna formula nisbah trigonometri. Sin saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Okay, kita nak cari apa? Nak cari H. Okay, kita nak cari H. Macam mana cikgu nak buat ni? Nak conteng mana ni? Okay, cikgu conteng kat sini Cikgu padam dulu. Okay. Okay, tengok segitiga ni. Okay, sudut dia 30. Jadi berdasarkan sudut 30, kamu labelkan mana tentangan yang bertentangan dengan 30, iaitu 8. Okay. Yang sebelahannya ialah SR dan hipotenuse ialah RP. Okay, yang kita nak cari ialah hipotenuse kan? Okay. Jadi kamu tengok apakah nilai sisi yang diberi? Nilai tentangan. Jadi kamu tengok dalam formula yang segitiga sin cos tan ni, mana yang melibatkan T dan H? Yang melibatkan T dan H ialah sin. Okey, jadi kamu guna sin 30. Sebab dia dah bagi nilai sudut kan. Jadi kita masukkan nilai sudut tu 30. Diberi nilai sudut Jadi bukan sin theta, sin 30 sama dengan T kita ialah 8. H kita yang kita nak cari. Okey. Jadi macam mana untuk kita dapatkan H, kita kena silang, tahu silang? Sin turun ke bawah, sin 30 turun ke bawah, H akan ke atas. Jadi H sama dengan 8 bahagi sin 30. Okey, tekan kalkulator kamu. 8 bahagi sin 30. Kira semua. 8 bahagi sin 30.
Dapat berapa? Kira 16. 16. Okey, bagus. 16. Okey, dapat 16. Maksudnya H ialah 16. Dah ada dah nilai H, 16. Jadi bolehlah kamu kira cos R PQ ialah S tadi 12, H ialah 16. Okey. Okey, 12/16 kecilkan dapat berapa kecilkan? 4. 3/4, betul ke? 12/16. Okey, dapat 3/4. Okey. Okey, yang kita nak cari tadi ialah cos yang dekat P ni kan? Yang dekat P. Kalau kamu tengok P ini ialah sudut yang kecil kurang daripada 90. Jadi bila kurang daripada 90, semua ialah positif. Jadi ini dah jawapan dia. Iaitu 3/4 jawapannya. Okey, salin dulu. Dah siap salin, bagi tahu sudah. Sudah Okey. Okey, soalan terakhir. Soalan 13. Soalan terakhir Okey, dalam rajah di atas A, B, C, D ialah segi 4 tepat dengan nisbah EC, DE 1/4. Oh, nisbah ni kamu pernah belajar dululah, Mas. Okey, cikgu tak tahu kamu ingat tak lagi. Okey, dia kata EC 1, DE 4. Tapi 1 dengan 4 ni bukan nilai sebenar dia. Dia ialah bila kata nisbah ni, nisbah ialah nilai yang telah dikecilkan. Okey. Jadi macam mana kamu nak tahu DE dan EC? Okey, kamu tengok ke atas. AB ialah 15. Okey. AB ialah 15. Okey, kalau nak tahu, kalau dulu masa nisbah, kalau cikgu lah dulu ajar nisbah, cikgu ajar nisbah ni cikgu kata bahagian. Maksudnya EC ni 1 bahagian. DE ni 4 bahagian. Jadi D sehingga C kita ada berapa bahagian? Kita ada 5 bahagian. D sampai C kita ada apa? 5 bahagian. Okey. Kalau 15 cm sama dengan 5 bahagian. Okey, cikgu nak tanya, 1 bahagian berapa nilai dia? Okey, berapakah nilai bagi 1 bahagian? Siapa tahu? Nah, pernah belajar tak nisbah? 3, Bernard kata 3, bagus. Bahagilah. 15 bahagi dengan 5. Kita akan dapat 3. Maksudnya 1 bahagian sama dengan 3 cm. Maksudnya EC, nilai EC ialah 3 cm. Okey. DE 4 bahagian. Maksudnya 4 darab dengan 3 cm. Dapat 12 cm. Okey. Okey, hitung nilai cos AEC. AEC mana? AEC. So maksudnya sudut dia, sudut yang di luar segitiga. Okey. Okey, sudut dia di luar segitiga. Kalau kita tengok saiz dia ialah sukuan 2. Okey. Okey, dia kata nak cari cos AEC. Okey, bila sudut di luar segitiga, kita akan tengok sudut
sudut yang di sebelah dia, yang kecil ni yang berada dalam segi 3. Sekejap cikgu ambil warna lain. Warna yang kamu mudah nampak sikit. Warna coklat lah. Okay. Okay. So kita tengok sudut yang ini. Okay. Cos. Cos, apa formula cos? Kalau saya hantu. Okay. Berdasarkan sudut warna coklat ni, 5 ialah tentangan. Jadi sebelahan dia ialah 12. 12 ialah sebelahan. AE ialah hypotenuse. Okey, jadi kita ada tak nilai sebelahan? Ada, iaitu 12. Ada tak nilai hypotenuse? Belum ada nilai hypotenuse. Jadi kamu kena cari H, iaitu nilai AE. Hypotenuse mesti tambah. Tambah apa? Tengok segitiga dia, segitiga ni, AED, okey. Kamu tambah sisi-sisi yang dah ada, 5 kuasa 2 tambah dengan lagi satu sisi 12 kuasa 2. Kemudian punca kuasa. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, 169, betul ke? Betul ke 169? Okey, betul. Punca kuasa kita akan dapat 13. Okey, jadi H ialah 13. Jadi kamu pun kira lah. Okey. Cos AEC sama dengan 12/13. Tapi tadi cikgu kata dia berada pada sukuan 2. Bila sukuan 2, ingat balik sukuan 2, semua suka. Maksudnya pada sukuan 2 hanya sin yang positif. Jadi cos macam mana? Cos akan negatif. Jadi kat sini nilai dia ialah negatif. Jadi jawapannya negatif 12/13. Jawapannya ialah B. Okey, salin dulu. Dah siap salin bagi tahu. Okey, dah angkat tangan siap salin. Okey dah. Okey. Okey, cikgu nak bagi tahu minggu depan ialah kelas terakhir Google Meet kita. Okey. Minggu seterusnya kita akan bersamalah. Okey, jadi cikgu nak kamu jaga kesihatan kamu. Cikgu tak naklah bila kamu datang kat sini mula-mula cek negatif. Tapi bila dah lama berada di asrama tiba-tiba positif. Tak nak jadi macam tahun lepas tiba-tiba kena kuarantin lagi. Okey, jadi jaga kesihatan kamu. Jaga SOP semualah. Okey, jadi minggu depan last kita Google Meet. Minggu lagi sekali kita akan bersemuka. Jadi pastikan kamu ada nota yang cukup Maksudnya nota dan apa-apa yang cikgu bagi tu sila print ataupun salin. Okey, ada apa soalan? Hari yang sama dengan jam yang sama cikgu. Ya, insya-Allah hari yang sama, jam yang sama. Kalau maksudnya biasa cikgu share link sebelum 2 suku rasanya. Kalau lepas daripada 2 suku, kamu masih lagi tak nampak link cikgu, kamu tanya cikgu ada kelas ke tak? Sebab kadang-kadang cikgu lupa. Okey? Tapi okey. Biasa ada seorang je tanya cikgu, yang lain dia tak kisah pun kalau cikgu lupa. Tunggu jam saja cikgu. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang hadir. Cikgu harap yang hadir ni dapat lulus cemerlang lah. Okey. Okey, terima kasih. Boleh left. Bye-bye. Okay, Bye cikgu. Bye. Bye-bye semua. Bye, Terima cikgu. kasih. Okay. Ya, bye. Brandon, dah habis dah Brandon.